Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam euro dan pound British merosot dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Syarikat. Indeks harga pengguna meningkat pada kadar yang teguh pada bulan Februari untuk bulan ketiga berturut-turut. Inflasi tahunan meningkat 3.2% bulan lepas, meningkat daripada 3.1% pada Januari, manakala ahli ekonomi menjangkakan kadar itu kekal tidak berubah. CPI teras meningkat 0.4% bulan ke bulan sepadan dengan kenaikan Januari. Dalam tempoh 12 bulan hingga Februari, CPI teras meningkat 3.8% berikutan kenaikan 3.9% pada bulan Januari dan mengatasi anggaran 3.7%. Semua ini menunjukkan bahawa Fed kemungkinan besar akan mengekalkan kadar faedah yang tinggi untuk meredakan ekonomi Amerika Syarikat dan juga pasaran buruh yang terlalu panas. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat memperoleh momentum menaik lantas memberi tekanan kepada aset yang lebih berisiko. Walau bagaimanapun, euro dan pound sterling berjaya memulihkan kedudukan yang hilang. Menariknya, mata wang British mula kehilangan nilai pada awal perdagangan pada hari Selasa apabila UK mengeluarkan data pengangguran dan pendapatan purata. Kadar pengangguran Britain meningkat manakala pendapatan purata jatuh. Namun begitu, data inflasi Amerika Syarikat diumumkan hampir dengan anggaran. Oleh itu, permintaan untuk aset yang lebih berisiko mungkin akan pulih disokong oleh sesetengah pemacu yang lain. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data KDNK UK. Keluaran dalam negara kasar bulanan dianggarkan meningkat sebanyak 0.2% pada bulan Januari. Jika ini berlaku, pound British berkemungkinan akan meneruskan kenaikan dan mencapai paras tertinggi satu bulan. Di samping itu, UK akan mengeluarkan data mengenai pengeluaran perindustrian dan imbangan perdagangan. Laporan ini juga mungkin menyokong pound sterling. Tambahan pula, pedagang mungkin memberikan perhatian tentang pengeluaran perindustrian di kawasan Euro. Penunjuk ini dianggarkan telah jatuh sebanyak 1.8% pada bulan Januari selepas meningkat sebanyak 2.6% pada Disember 2023. Bagaimanapun, laporan ini tidak mungkin mempunyai kesan yang kuat terhadap sentimen pasaran. Bagi Amerika Syarikat, kalender hari ini tidak mempunyai sebarang siaran berita penting dari negara ini. Oleh itu, wajar untuk kita memberi tumpuan terhadap kenyataan pegawai ECB. Pada pandangan saya, permintaan untuk aset berisiko akan berterusan. Dalam kes turun naik pasaran dan jumlah dagangan yang rendah, bijak untuk berpegang pada perdagangan julat yang terikat. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta euro US dollar, 1 jam kenaikan diikuti dengan false breakout di 1.0941 akan mewujudkan isyarat jual sekaligus mengheret euro ke 1.0904. Jika harga menembusi tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, pasangan mata wang akan meneruskan kelemahan lantas terjun sehingga ke 1.0871 dan 1.0843. Pada tahap 1.0843, saya cadangkan untuk membuat pembelian di rebound. Pembelian di 1.0871 dan 1.0904 boleh dipertimbangkan di false breakout. Dalam senario kes kenaikan harga, jika harga mengatasi 1.0941 dan menguji tahap ini dari atas ke bawah, isyarat beli akan dijana. Oleh itu, euro akan meningkat sehingga 1.0966 dan mungkin 1.0998. Kejatuhan pada 1.0966 akan relevan hanya di false breakout. Penjualan di rebound boleh dibuka di 1.0998 dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Bercakap tentang pound British, semua mata akan tertumpu pada data KDNK UK yang akan menetapkan nada untuk pasaran. Sekiranya bacaan lemah, sterling berkemungkinan menurun sehingga 1.2771. False breakout pada tahap ini akan menjana isyarat beli menolak mata wang British sehingga 1.2805. Jika harga menembusi tanda ini dan mengujinya dari atas ke bawah, ada kemungkinan untuk menambah pembelian dan menjangkakan kenaikan berterusan sehingga 1.2845 dan mungkin 1.2890. Pada tahap 1.2890, pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sekiranya data pertumbuhan ekonomi UK meningkat, penurunan perlu melindungi 1.2805. Isyarat jual akan dijana hanya jika harga gagal untuk disatukan di atas tahap ini.
Jika harga menembusi di bawah 1.2771, pound sterling akan melanjutkan kerugian sehingga 1.2745 dan juga 1.2718, terutamanya jika data dari Britain mengecewakan. Pada tahap 1.2718, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.2745 dan 1.2771 boleh dipertimbangkan hanya jika harga membentuk false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.